salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang dapat hadir untuk taklimat pada pagi ini. Okey, seperti yang sedia maklum, kita di pihak Unit Perubatan Transfusi bersama Jabatan Kecemasan dan Trauma susulan dari mesyuarat Hospital Transfusion Committee yang lalu, kita telah bersetujulah untuk tempatkan sebuah blood fridge peti sejuk darah di Jabatan Kecemasan dan Trauma untuk tujuan simpanan darah CFO lah bagi kegunaan kes-kes yang urgent, emergency yang memerlukan darah segera. Apa yang kita buat ni semuanya adalah untuk kepentingan pesakit lah ya. Jadi terima kasih saya ucapkan pada Dr. Zainal, Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma, Dr. Hafizah, pakar-pakar dan semua kaki tangan Jabatan Kecemasan dan Trauma yang memberi kerjasama sepenuhnya lah dengan Unit Perubatan Transfusi untuk kita menjayakan taklimat pada pagi ini. Saya Dr. Sakinah, Ketua Unit Perubatan Transfusi. Jadi untuk program pada pagi ini seperti yang dirancang, kita akan adakan taklimat tentang penggunaan darah CFO di Jabatan Kecemasan dan Trauma, yang mana peti sejuk kita telah tempatkan pada minggu yang lalu, dan pada hari ini kita akan beri taklimat terlebih dahulu sebelum kita bersetuju untuk tetapkan tarikh nak efektif letak darah di blood fridge di kecemasan pada tarikh bila ya. Jadi untuk hari ini kita akan mulakan, kita akan ada dua sesi lah. Sesi talk yang pertama dan sesi talk yang kedua. Jadi sesi pada pagi ini lebih kepada perbincangan lah ya. Jadi kalau ada apa-apa kita boleh berbincang lah selepas pada sesi taklimat ya. Jadi untuk taklimat yang pertama kita jangkakan kita akan mulakan jam 10 pagi hingga 11 pagi dengan tajuk Awareness and Guidance of CFO Usage in ED yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Azrina binti Khamis, pakar perubatan transfusi UD56 di inilah Unit Perubatan Transfusi. Kemudian taklimat kedua akan disusuli yang dirancang jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Kita jemputan khas lah ya. Sister Zanariah binti Ahmad, Ketua Jururawat U32 dari JOT untuk berkongsi pengalaman lah ya dengan tajuk CFO Usage, Sharing Experience in GOT. Jadi CFO ni, blood fridge ni kita dah di GOT kita dah ada blood fridge dan CFO dah ditempatkan di GOT beberapa tahun yang lalu. Jadi kita jemput orang kata Sister Zanariah ni untuk kongsi lah ya pengalaman ataupun kongsi apa kelebihan kekurangan yang boleh ditambah baik untuk pihak Jabatan Kecemasan dan Trauma, apa orang kata ambil makluman sebelum kita mulakan CFO darah CFO di Jabatan Kecemasan dan Trauma ya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemputlah penceramah untuk taklimat pertama pada pagi ini, iaitu Dr. Nur Azrina binti Khamis, pakar perubatan transfusi Unit Perubatan Transfusi Hospital Sultan Abdul Halim. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sakinah, Ketua Unit Perubatan Transfusi, dan juga Dr. Haji Zainal, Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma, untuk mengadakan taklimat tersebutlah, di mana hari ini saya mengambil tugas untuk memberikan sedikit perkongsian taklimat penggunaan darah CFO yang bakal kita sediakan di Jabatan Kecemasan dan Trauma lah tidak lama lagi. Okey. Okey.
Dr. Sakinah bahawa session yang pertama ini adalah lebih kepada awareness dan juga guidance lah tentang penggunaan darah CFO yang akan bakal disediakan di ED nanti. Manakala session yang kedua adalah CFO usage, iaitu sharing experience ya in GOT, di mana akan surah tugas kepada Sister Zanaria binti Ahmad, Ketua Jururawat ya Jabatan Anestesiologi, serta seorang lagi Staff Nurse Roslina Ahmad Adani, Staff Nurse KUP ya U32 di jabatan yang samalah. So kita boleh share experience apa yang telah progress ya daripada kita mula mewujudkan darah CFO ni di JOT sehinggalah sekarang. Okey ya, kita boleh start. Okey, pertama sekali ini adalah outline presentation tersebut ya. Saya buat outline begini untuk lebih memudahkan disebabkan oleh peserta audience kita pada hari ini daripada pelbagai kategori ya. Jadi outline dia macam inilah, kita just query kenapa. So apakah itu CFO blood ya? Saya percaya di ED semua peringkat dah tahu, dah pernah dengar minimum lah ya, ataupun yang terlibat secara langsung ataupun tak langsung dengan penggunaan safe blood. Tapi apa sebenarnya CFO blood ini? Kenapa kita memerlukan CFO blood? Siapa yang boleh menggunakan? Di mana kita boleh dapat CFO blood ni? Kalau kita dapat, macam mana kita nak guna? Apakah tata cara yang betul untuk menggunakan CFO blood ini? Dan yang terakhir, sekiranya kita menggunakan CFO blood ini, adakah side effects ataupun any potential complications of transfusing this CFO to our patients? Ya? So, kita pertanyaan selalu sebut, tetapi apakah kita mengetahui betul actually apa CFO blood ni? Kenapa dia lain daripada, kenapa tak packed cell, kenapa tak whole blood, kenapa kita sebut CFO blood? Sebenarnya the correct and complete term ni panjang ni, 8 harakat apa ni kalau nak sebut ya. Uncross match group O RHD positive packed red cells with direct scum test negative. Okey, jangan risau, kita tak pakai pun istilah ni dalam praktis kita sehari-hari. Kita sebut CFO blood. Namun, sekiranya kita lihat ya, setiap satu perkataan ini ada membawa maksud yang tertentu, maksud yang khusus, sehingga kita boleh terjemahkan dalam praktis kita kenapa kita lakukan ini, kenapa lakukan itu dan sebagainya. Ini semua berdasarkan maksud yang saya sebutkan ni lah ya. Okay, we will go one by one the meaning of each word lah to understand CFO, so that kita boleh relate dalam praktis yang akan kita buat nanti. Boleh ya? Okay, so uncross match, kita menggunakan darah uncross match ni boleh ke guna? Ya? Siapa yang bagi keizinan? Legal aspect, betul ke boleh digunakan uncross match blood ni? So actually saya quote daripada WHO ni dia punya one of the journals lah yang kita pakai ni. WHO stated that the availability of emergency uncross match group O. Actually dalam kalau kita tengok journal ataupun literature rujukan kita, actually CFO ni dia lebih disebut sebagai emergency uncross match group O. Interchangeable. Ataupun ada jurnal yang tulis emergency uncross match red cells or emergency uncross match erythrocyte. Macam-macam lah. Tapi sama saja maksudnya, iaitu WHO kata emergency uncross match group O blood in hospitals reserved for use only in emergency can be a life-saving strategy. WHO dah kata this is a life-saving strategy. Okay ya, kita clear yang tu. Lepas tu tengok pula satu-satu jurnal ni, Dutton ni dia banyak menulis tentang especially massive hemorrhage, resuscitation apa semua. Kalau jurnal mengenai CFO sendiri memang sangat sedikit. Tak ramai orang yang menulis khusus tentang CFO, tetapi ramai yang menulis publish dalam jurnal based on massive hemorrhage, MTP, so dia orang relatekan dengan CFO So jurnal ni kata emergency uncross match group O packed red cells ni are recommended for immediate transfusion in hemorrhaging patients. So kita clear. WHO pun kata is a life-saving strategy to use CFO. Journals pun mengatakan sedemikian.
Local setting macam mana? So dalam practice, dalam transfusion practice guidelines ya, for clinical and lab personnel from Ministry of Health Malaysia lah 2016, dia kata in emergency setting, okay, it is not feasible to wait for the completion of pre-transfusion testing. Ya. So dalam keadaan emergency, clinicians kita pun tahu kita tak boleh nak menunggu sehingga ujian ABO, RH, antibody screening apa semua dijalankan dengan complete, sebab itu akan mengambil masa yang agak lama sedangkan pasien sangat memerlukan darah tersebut. Okey. Jadi guidelines ni kata SAFE-O can be used for resuscitation in dire emergency while waiting for group specific or to be so local setting pun mengizinkan and WHO pun dah mengizinkan penggunaan uncross match blood ni. Okey, boleh. Sebab kita lihat ya, cross matching ini memanglah di blood bank Hisah begini ya, duration of cross matching, tetapi kita pun memang mengikut TAT ya, turnaround time yang di garis panduankan dalam transfusion practice guidelines tu ya. So kita tahu bahawa selain ataupun emergency cross matching around 20 minutes ya untuk kita issue out, and full cross matching it will take 2 hours. Okay. Masa yang kita ambil ni adalah masa yang kita kira daripada start sampel yang lengkap dan juga borang yang lengkap sampai di counter blood bank, barulah kita start timing. Okay. So tengok ya, 20 minutes ataupun 2 hours. Sedangkan patient-patient seperti ectopic pregnancy ya ataupun polytrauma, ini bahagian ED lebih arif lah ya mengenai kes-kes yang memerlukan SAFE-O. So kita tak boleh tunggu selain. So itulah di mana kita membekalkan safe kegunaan ED. Okey, habis tentang uncross match. Kita faham ya kenapa uncross match kita boleh gunakan. Right. Seterusnya kita masuk kepada kenapa kita pakai group O packed cell. Kenapa tak pakai other groups? Kenapa tak pakai whole blood? Ya, so sedikit kita sentuh mengenai fisiologi sedikit saja. Okey, kita semua tahu bahawa setiap kita ni mempunyai blood group tersendirilah ya. So boleh saya tanya, saya nak pilih Dr. Dr. Hafiza boleh? Dr. Hafiza? Dr. Hafiza ada tak? Tak ada ke? Ada. Dr. Hafiza blood group apa? Boleh tanya? Blood O. Okey, cantik. Okey, Dr. Hafiza, thank you. Jadi, bermakna untuk Dr. Hafiza ataupun individu yang kita kategorikan sebagai grup O, ya. So, kalau kita tengok dalam red cell Dr. Hafiza tu, dia tidak ada antigen. Kalau kita tengok red cell di sini, tengok ya cursor ni. Lepas tu kita tengok ya antigen pada red blood cell orang individu yang grup O ni tidak ada apa-apa antigen. Tak ada antigen A atau antigen B. So compare dengan saya ni group A. So dekat red cell saya ni dia ada antigen A. Okay ya, clear nah? Kita buat comparison lah. Tidak boleh digunakan sebagai CO dan Dr. Hafiza boleh lah. So saya group A, red cell saya ada antigen A. Nah, dalam antibody, dalam plasma saya ni ada anti-B. Okay. Jadi memang tak ada apa-apa yang berlaku lah. No? Namun pemilihan kita jatuh kepada individu grup O. Disebabkan oleh seorang individu grup O ni dia tidak ada apa-apa antigen. None antigen A atau antigen B on the red cells. Jadi sekiranya darah ini ditransfuskan kepada AB ataupun B ataupun akan ada tindak balas dengan apa-apa antibody A ataupun antibody B. Kalau ada tindak balas, dia akan menyebabkan hemolisis. Okay, nah? That's why kita pakai grup O. Namun, kenapa red cells, packed red cells, kenapa tak whole blood? Okay. So kita boleh imagine ya, darah kita ni mempunyai komponen selular dengan acellular components. Cellular components ni lah antaranya red blood cells ni. Yang acellular components ni adalah walaupun orang individu yang grup O ni tidak mempunyai antigen A dengan B, namun dalam dia punya plasma dia ada antibody iaitu
dengan anti-B. So ini sekiranya ditransfuse kepada individu yang lain seperti AB ataupun B ataupun A, boleh berlaku kita kata satu reactions iaitu mungkin boleh berlaku hemolisis. So packed red cells adalah keadaan di mana darah dia punya red cells dan kita remove dia punya antibody plasma. So jadilah packed red cells di mana is safe lah patient-patient yang lain. Sebab kita tak buat cross matching. Okay, boleh ya. That's why pemilihan adalah grup O packed red cells. Ni saya ulang sekali lagi lah. Individu grup O tak ada antigen A ataupun antigen B pada red cells. Anti-A dan anti-B antibody. Sekiranya donor tersebut, individu tersebut menderma darah, pendermaan darah tersebut tu whole blood. Jadi kita bawa ke komponen makmal laboratory, makmal komponen di mana kita akan prepare packed cell tersebut. Most of the plasma around 80% to 70% to 80% kita akan buang. Jadi meninggalkan hanyalah minimum plasma. That is why safe O ni adalah grup O dalam bentuk packed red cells. Sebab ramai yang tak tahu bahawa packed red cells dia orang ingat whole blood. Boleh ya? Okey. Saya masuk setiap satu supaya ramai, especially yang houseman yang doktor kita ni faham. Ramai yang mengatakan bahawa safe O blood ini adalah RHD negatif. Kalau kita baca dalam literatures, memang Caucasian, memang negara-negara barat, memanglah safe O diorang adalah RH negative blood. However, in Malaysia, RHD negative phenotype ni, people with RHD negative ni is not common ya. The frequency of RHD negative ni based on ethnic groups as follows lah, 15% in Indians, 2 to 3% in Malay and less than 1% in Chinese. So in general, population Malaysia ni less than 2% adalah RHD negatif. Ni dalam audience ni ada siapa-siapa tak RHD negatif? Ada tak? Kita lupa 96 ramai. Ada tak? At least ada satu ataupun dua orang lah. Tak ada. See? Kalau tak ada, means kita tak dapat nak menyediakan donor. Ada? Siapa ada? Tak ada. So, in comparison in Caucasian population, about 15%, 15% adalah RHD negatif. Jadi, memang diorang mampu menyediakan RHD negatif, and it is actually the safest untuk dijadikan safe O blood. Tapi in Malaysia, in Asia, di mana di Malaysia ni less than 2% adalah RHD negatif. Kita semua about 98% adalah RHD positif, A pos, B pos, AB pos, O positif. Jadi patient as well as blood donors kita ni adalah 98% RHD positif. For this reason, ini dalam guidelines ini kata-kata ni semua dalam guidelines For this reason, all hospitals under Ministry of Health in Malaysia provide group O RHD positive packed cell safe O blood. Okay, sebab ramai juga yang doctors kita ni kan mungkin dia orang tak berapa nak aware. They thought that it is RHD negative padahal in Malaysia memang dah dalam guidelines memang RHD positive packed cell. So dia relate lah dengan safety, di mana especially di Sungai Petani kita ramai patient kita yang kita dapat adalah RHD negatif. Walaupun dalam in general about 2%, tapi kita memang ramai SP, so kena alert bahawa actually ramai patient kita yang RHD negatif. Okay.
Satu lagi yang saya sebut tentang safe-o blood tu direct skum test negatif ya, di mana direct skum test ni kita jalankan di blood bank sewaktu preparation of safe-o. Okay, so actually saya sebut sedikit sahajalah. Direct skum test ni dia akan detect antibody yang berada di surface of the red blood cells. Since this antibody sometimes destroy red blood cells, jadi this DCT test ni akan to help clarify the conditions lah. So kita buat ujian direct skum test positif, kita akan gunakanlah darah tersebut untuk dijadikan safe-o blood. So these are all the safety measures untuk menyediakan safe-o blood. Even though it is cross match, tetapi kita tetap menggunakan grup O ya, untuk menambahkan lagi safety supaya selamat digunakan kepada pesakit. Pack cell yang saya sebutkan tadi, sebab kita remove most of the plasma which contains anti-A and anti-B, and we do the direct skum test, and only negative DCTs will be used as safe-o. Okay. Yeah. Okay, now kenapa kita memerlukan safe-o blood ni? Ya? Kenapa kita sediakan? Kenapa ada perbincangan di antara unit transfusi dengan Jabatan Kecemasan dan Trauma untuk menyediakan direct safe-o ini? So, in emergency situation where patient is bleeding and in dire need of blood, and also in cases that requires massive transfusion, kita memerlukan blood. Namun, the choice of blood to be transfused might be different depending on actually keadaan patient dan juga waktu yang diperlukan. So, if it is an urgent transfusion, kita terpaksa mengorbankan waktu dan juga ujian keserasian. Kita nak darah tersebut dalam waktu yang cepat, di mana kita tak boleh nak tunggulah makmal untuk lakukan ujian keserasian yang lengkap. So, kita kena dengan, bukan betul langsung, kita kena berhadapan dengan risiko of safety in blood transfusion. Kalau kita nak blood dengan cepat, safety of the blood transfused to the patients akan menurun. Sekiranya kita boleh tunggu untuk buat ujian keserasian yang lengkap, waktulah kita tak boleh nak tunggu waktu tersebut. Jadi kalau darah yang ujian keserasian yang lengkap means patient tu stable lah. Kita perlukan masa yang lebih untuk menjalankan ujian tersebut. Clear ya? So, even though nama dia safe-o, tetapi semua kita kena ingat bahawa blood transfusion is never a zero risk. Tidak akan pernah. Boleh cek dalam mana-mana jurnal, tak ada sesiapa pun yang berani sebut blood transfusion is safe. Yeah? So, again, as the amount of compatibility testing decrease, the possible risk of transfusing incompatible blood increases lah. Dalam keadaan macam ni, tak buat uncross match blood ya, tak buat langsung ya ujian keserasian sebelum pesakit ditransfuse. So, kita kena betul-betul the benefit and the risk of transfusing it. So tak ada apa-apalah, yang ni hanyalah penerangan daripada apa yang saya sebutkan tadi ya. Okay. So if times allow ya, cross match blood is of course is preferred lah ya. Okay. So urgency of transfusion ya. Jadi saya ulang, saya sebut saja sebab di mana pihak ED adalah lebih arif lah ya tentang kes-kes yang begini. So kalaulah patient need the blood immediately, so pilihan kita adalah safe-o tersebut ya. Sekiranya pesakit boleh menunggu pesakit di pada justifikasi of clinicians tu, pesakit boleh tunggu darah untuk kita dapatkan darah yang saline cross match dalam masa 30 minit. So pilihlah cross match blood even though it is a saline ya, sebab kita ada buat juga dekat saline phase ni, at least kita tahu blood group dan kita patient itu stabil dan boleh tunggu sehingga complete full
complete kita buat cross match blood, boleh tunggulah ya, kita prefer lah untuk tunggu sebab full cross match blood ini dia punya safety adalah lebih sebab kita tahu patient actual blood group, patient's actual RH, ya, screening antibody, sekiranya ada ataupun tiada, ya, lebih baik. Ya. So pilihlah dengan justify dan kita faham what is the risk and what is the benefit of choosing each one. Ya. So di sini relative of blood safety, ya. So kita tengok ya, ini adalah yang peratusan ini adalah peratus safety. Yang di bawah carta palang-palang ni adalah pilihanlah random blood, group compatible, cross match, GSH, full cross match and fully phenotype. Ya. So dilihat di sini adalah safety levels are incremental as we choose darah yang di cross match, dibuat full cross match and fully phenotype. Ya. Kalau fully phenotype ni biasanya kita akan lakukan kepada pesakit-pesakit yang transfusion dependent, ya, yang hampir setiap bulan ya memerlukan blood transfusion. Contoh thalassemia. Cuba kita tengok di sini ya. Kalau group compatible, kalau kita ambil ulang daripada awal lah ya, kalau kita ambil random blood ya, safety is about 60%, ya. Of course kalau kita sebagai person yang merawat pesakit ya, ataupun kita adalah pesakit tersebut yang akan menerima blood, kita sendiri kalau diberi pilihan sudah tentulah kita nak blood yang paling selamat 99.9%. Samalah dengan patient kita ya. Mereka pun sekiranya diberi pilihan, of course sudah tentu sesiapa pun akan memilih safety yang paling terbaik sekali lah ya. So namun sekiranya tetap ya para clinicians on their judgement kata memang tak boleh tunggu on the patient safety, kita terpaksa juga menggunakan darah SAFE-O ya, iaitu yang group. Study ni menunjukkan around 97 lah. That's why bila kita transfuse memang kena close monitor patient ya. Okay. Okay, so kita bergeraklah kepada pertanyaan yang seterusnya. So who can use it? Ya. Apa yang kita cakap di sini adalah semua based on journals, guidelines ya, dan sebagainya lah ya. So who can use it? So again according kepada guidelines yang dikeluarkan oleh Ministry of Health ya, any decision to use SAFE-O shall only be made after the clinician has carefully assessed the urgency of the patient's need of blood. Shall ni kalau dalam istilah guidelines dan sebagainya tu, shall ni jatuh hukum wajib So any decision to use SAFE-O ni shall only be made after clinician has carefully assessed. So clinician dah faham risk and benefits so memang perlu. So memang akanlah. Jadi the requesting doctor shall clearly state the reasons for the transfusion in the patient's record and in the request form. Dokumentasi sangat penting. Sebab darah ni tidak di cross match sebelum di transfuse. Hospital shall establish its own protocol and procedures on managing life-threatening bleeding cases. Ya, jadi sekiranya berada di HESA, kita establish kita punya protokol dengan cara kita sebegini mengikut sekiranya audience di sini mungkin daripada hospital lain ataupun mungkin ada bertugas di hospital lain, so kena ambil tahu what is ini sebab guidelines kata berbeza-beza ya. Ya, dan juga kemudahan yang disediakan. Okey. Apa lagi yang disebut, healthcare who are likely to be involved in such cases must be well versed with local protocols. So apa yang kita buat sekarang ni one of the steps that we are comply to the guidelines. Jadi kita beri awareness ya, nanti ada hospital transfusion committee ya, dan tahniah juga di peringkat Jabatan Kecemasan ya, memang telah ada kita liaison officer iaitu pakar sendiri ya, yang
masuk dalam meeting dan terlibat di dalam isu-isu tentang blood transfusion. Memang tahniahlah saya ucapkan, dan memang pakar Dr. Hafizah pun memang very dedicated berkenaan dengan isu-isu berkenaan dengan blood transfusion ni. So next yang disebut adalah medical staff. Medical staff must accept full responsibility for administration of uncross matched blood. Ini guidelines yang sebut. Jadi kita yang membuat keputusan untuk transfuse SAFE-O ni, we have to know lah that kita mempunyai full responsibility lah for the administration, ya. Jadi that's why di hisah ni, decision to transfuse SAFE-O should be done by special full responsibility, dan juga kenapa SAFE-O ni, apa kesan-kesan dia, apa semua kita akan terangkan dalam sesi kali ini. So itulah done by specialist in charge lah. So the specialist must sign, chop and write down the date, apa semua dalam JS form yang akan kita sebutkan nanti. Ya, okay. Decision memang from specialist, tapi yang kita dapat selalu macam saya dengan Dr. Sakinah yang dapat call biasanya daripada specialist pun dapat MO dan houseman, ya. Namun pada houseman ataupun MO, of course kami akan tanya siapakah yang specialist yang in charge lah. So where can we get this SAFE-O blood? Okay, of course blood bank memang kita ada lah, ya. Kita memang prepare dan kita sediakan GOT. In GOT, we started around June 2018 with 2 units of SAFE-O blood available. Sekarang 2021, we will listen lah to staff nurse Sister Zanaria and staff nurse Roslina, macam mana pengalaman diorang lah, ya. Sebab kita start bersama-sama, kita start from scratch lah, from zero lah, macam mana bagus. Especially saya memang puji staff nurse, ya. Memang diorang ni inisiatif, ya, untuk menambah penambahbaikan, ya, untuk memudahkan in terms of kita penggunaan ikut prosedur, tetapi kita mudah untuk faham lah, sebab turnaround time staff di OT memang sangat tinggi, ya. Nanti kita akan dengar sharing experience dia orang. So next lah, we will be coming in ED lah, ya. And yes, dan seperti yang dipersetujui, 2 units of SAFE-O blood will be supplied at all times lah, ya. Okay, dah cerita banyak dah mengenai SAFE-O, tetapi macam mana kita nak menggunakannya. Okay, SAFE-O nanti di ED maupun di JOT, ya, kita akan supply dalam kit. Kit tu plastik bag je lah, tapi kita namakan kit, ya, untuk memudahkan. So apakah yang ada di dalam SAFE-O kit tersebut? Yang pertama, kita akan bekalkan, ya, satu JSM form yang kita stamp, SAFE-O warna merah dan juga SAFE-O bawah di sini. Okey. Ini sebagai untuk kita alert, bahawa form ini adalah di dalam kit tersebut, ya. Dan apabila diserahkan kembali kepada blood bank pun, kita pun mudah nak membuat pengecaman lah. Okey, ini SAFE-O. Okey. Seterusnya, of course lah, blood SAFE-O tersebut, ya. Blood SAFE-O tersebut kita akan sediakan. Yang ketiga, PPDK1 card lah, iaitu kad pengenalan kepada blood bag SAFE-O tersebut yang turut mempunyai CHOP SAFE-O. Seterusnya, ada satu tube kosong EDTA 3 mils. 3 mil, ya. 3 mil, bukan 2 mil, ya. 3 mil. Okey, dan seterusnya ada satu plain tube di mana di dalamnya ada satu segmen daripada ni blood bag tersebut. You all perasan tak, blood bag tu dia ada macam kita katam-katam kan, ya, panjang stick tu. So one of the segment tu kita masukkan ke dalam tube ini, di mana setiap nombor pada segmen ni, okey, di mana setiap nombor pada segmen ini adalah bersesuaian dengan segmen daripada mother bag tersebut. Okey, boleh, ya?
So ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, clear. So ini ada di dalam kit tersebut. Jadi saya ulang balik ya. Save O kit itu ada satu Save O blood yang kita sebut tadi lah, pack cell ataupun buffy code ya. Nanti tengok di sinilah. Pack cell, buffy code semua tu sama saja istilahnya. And it is less than 14 days old of donation, atau kita akan sediakan as fresh as possible lah according to stock ya, supaya darah Save O blood ini erythrocyte dia boleh carry that oxygen, capacity dia tu boleh carry that oxygen and for good oxygen perfusion to all the tissues kepada pesakit. Okay, and it is DAT negatif lah, direct serum test negatif, tested, tetapi memang tidak ditulis lah pada bag tersebut. Tapi kita akan dokumen semasa kita buat ujian preparation CFO tersebut di makmal. Okay, so saya percaya ramailah orang yang dah boleh baca ya. This is the blood bag number. Sungai Petani means collection from Sungai Petani lah. Components apa semua tu dijalankan di Hospital Alostar. This is the buffy code per pack cell lah, pack cell. Group O positif ya, phenotype O positif, tarikh donations and tarikh expiry date and also screen. Okay. Jadi selain daripada blood bag tersebut, ada borang permohonan darah ataupun JSM form dan PPDK card yang Save O. Okay. Kita dah chop dengan Save O ya. Kemudian ada satu blood bag segment lah ya. That segment tu ada serial number and is unique to the corresponding Save O blood bag. Satu blood bag tu dia punya nombor dekat segment ni memang unique number lah untuk blood bag tersebut sahaja ya. Dan juga satu EDTA tube 3 mils. Kita kena adhere to SOP transfusion process in all steps. Seperti yang kita telah ajarkan ya kepada housemen semasa diorang datang untuk orientation blood bank. Transfusion process ya, semuanya mesti adhere lah pada transfusion process, even though dalam keadaan emergency. Malah dalam keadaan emergency lah yang boleh berlaku kesalahan ya. Okay. Jadi sebelum nak transfuse Save O blood, kita minta untuk ambil sampel pesakit dalam EDTA tube yang kita sediakan tadi 3 mils. This is important sebab before you transfuse itulah yang darah yang kita nak. Sebab darah tu masih lagi suci murni lah, tak masuk lagi darah Save O. Jadi untuk blood bank nanti nak tentukan patient's actual blood group, patient's RH, cross matching dan sebagainya. Boleh faham ya? Before starting the transfusion, ini sangat penting. Okay. And then label patient blood sample, EDTA tube tadi tu. Okay, ini yang saya sebut tadi itulah the tube is for patient's blood group determination and cross matching. Kita akan buat cross matching di antara darah pesakit tadi dengan darah yang berada di dalam segmen tersebut. Boleh faham. Jadi bila DED sebelum transfuse blood, tolong ambil dulu pre-transfusion sample dan hantar ke blood bank secepat mungkin bersama-sama dengan segmen tadi, supaya staf di makmal at the same time boleh lakukan cross kegunaan pesakit. Sebab pesakit in dire need, tapi kita tetap nak jaga keselamatan pesakit, kita tetap lakukan cross matching di makmal pada waktu yang samalah setelah sampel darah pesakit dan darah segmen sampai ke segmen tersebut ya, kita tulis, kita cop di sini ya, do not open, please return to blood bank. Jangan buka, jangan buat apa-apa. Ini sebagai pengenalan kepada kita darah daripada blood bag yang mana yang telah digunakan ya. Kan ada dua tu, kita tak tahu yang mana satu. Ini adalah salah satu pengenalan. Okey. Contoh yang kita telah dapatnya,
pada gambar ni, ini adalah used blood bag. Ini kit plastik tersebutlah. Ini bukan daripada PKD mana-mana. Ini hanyalah sebagai kita akan reuse mana-mana blood bag specimen container ni. So jangan peduli yang ni. Contoh kes ni, staf telah memasukkan darah pesakit dalam tube yang mengandungi segmen beg darah CFO. Ini dia berusaha sedaya upaya, dia keluarkan juga segmen tersebut dan dia masukkan darah pesakit. Ada juga kes di mana segmen dia tak buang, dia masukkan darah pesakit ke dalam tube tersebut, segmen ni berenang-renang di dalam darah ni. Ada, ya. Dah tulis dah do not open. Tapi itulah, makin ditulis makin kita open. Okey. Kemudian fill up ya CFO BPDK 1 card lah with required details. Kemudian fill up request form, borang permohonan transfusi darah yang kita sediakan dalam kit, fill up patient detail. Jadi the treating clinician tu countersign lah borang request form tersebut. Ni saya minta izin ya Dr. Zainal, saya pakai Dr. Zainal punya request ni sebab ini yang terbaik yang saya pernah tengok. Okey, lengkap semua. Jadi okey, ini daripada ED. Kita tak payah tengoklah ya apa ni, maksud saya tu saya tak tutup butiran pesakit ni sebab saya nak tunjukkan yang mana yang lengkap, yang mana yang kita boleh contohilah ya. Tak payah peduli sangatlah dengan ni, yang penting documentation tu, butiran tu lengkap. So, ini daripada ED, CFO ya, uncross match blood. Ini sebab kita belum lagi sediakan darah CFO di ED. Jadi, permohonan darah CFO ini, diorang call ke pakar dan pakar berikut. Dan nanti, bila dah ada CFO ni di ED, dah tak adalah kod ni. Clinician akan pakai ya. So, butiran semuanya lengkap. Okey, tanda tangan, tarikh, waktu ya, lengkap. Pada di bawah pun tanda tangan pegawai perubatan ya, saksi pun lengkap, dan pada bahagian CFO perubatan COP, sign, tarikh, so lengkaplah. Ini adalah sebagai contoh ya. Okey, kemudian apabila dah lengkap apa semua pada masa yang sama, tak apalah, pihak clinician bolehlah transfuse darah kepada pesakit ya. Okey, kan ada dua tu beg darah pesakit ya, beg darah CFO. Jadi ada situasi di mana in one occasion kedua-dua darah tersebut diperlukan. Jadi macam mana kita nak buat? Adakah kita nak hantar form ataupun tube ke apa semua, macam mana ni? So kalau pada waktu yang samalah in one occasion, pakai dua CFO untuk seorang pesakit, cukup satu EDTA tube dengan satu JSM form needed. Okey, boleh ya? Tak perlulah setiap satu kit tu satu form, satu lagi kit tu satu form. If in is one occasion, kalau satu confuse tu tak lama kemudian dah settle semua, perlu lagi, memang tu kena isi dua kali lah, even though kedua CFO tersebut hantar balik both segments. Sebab itu untuk pengenalan, boleh faham ya, segmen yang ada darah donor tu kan lain-lain bag, itu hantar balik lah. Tapi tube cukup satu dan borang cross match pun cukup satu. Sekiranya that clinician decided that patient will need subsequent cross-match blood ataupun blood products lah. Nampak satu CFO tak cukup ya. Repairlah cell line ataupun full cross-match. Untuk yang kes-kes yang bukan CFO ni, cell line, full cross-match apa, follow prosedur permohonan darah yang biasa lah. Cell line ataupun full cross-match ya. Call MO on-call blood bank untuk minta kod dan sebagainya. Okey, boleh ya? Okey, apabila telah transfuse darah kepada CFO kepada pesakit as usual, vital signs and all memang bukan tak boleh ditinggalkan, malah kena monitor dengan lebih kerap lagi lah, very close monitoring sebab darah ni tidak ditransfuse. Okey,
Kemudian ingat ya tadi yang sampel pesakit yang kita ambil yang sebelum kita transfuse darah tu, borang permohonan yang dicop oleh pakar dan CFO blood segment tu hantar ke blood bank secepat mungkin supaya ini boleh to allow blood bank to start test lah patient actual blood group, RH, antibody screening and compatibility testing of CFO blood tersebut. You all transfuse daripada masa yang sama, blood bank juga akan buat ujian keserasian. Sekiranya ada incompatibility detected, MLT akan inform pihak blood bank dan pihak blood bank sama ada MO ataupun pakar akan call balik DED for to take appropriate action lah accordingly. Okay? Nanti apabila cross match blood dah siap, prefer pakailah yang habiskan CFO tersebut dan kita akan start untuk transfuse cross match blood. Okay. Now, return of the used CFO with a completely filled PPDK1 card dan kita akan exchange ya dengan a new CFO blood bag. Okay. Sebab kalau you all exchange lambat, nanti blood bag yang dah use tu nak digantikan dengan blood bag yang baru dah tak ada. Tiba-tiba patient datang lagi. DED tak ada CFO. So exchange with a new CFO blood bag. So if that blood bag is not used, okay, kalau tak digunakan macam mana? Return the kit, the whole kit tu to blood bank 2 minggu sebelum expiry date supaya kita ada masa untuk nak rotate, nak gunakan darah tersebut untuk pesakit-pesakit yang lain. 2 weeks is just nice lah untuk kita exchange dengan new blood bag. Okey, habis yang tu bagaimana pula kaitan darah CFO yang ada di ED dengan MTP. Jadi usage of CFO yang ada di ED tu bukan consider sebagai CFO yang dalam MTP first package tu. Dalam MTP first package tu ada CFO kan, tetapi sekiranya you all itu tidak consider as the first package MTP. MTP kena minta package yang sendiri kena ikut semua prosedur MTP. Clear? Jangan kita tak campur adukkan lah ya. Okey, lain-lain hal tentang awareness ya of this CFO blood. Untuk pesakit-pesakit yang di ED, yang pihak ED kategorikan whatever lah yang ada kaitan dengan COVID-19 patient ni, US, PUI, SARI confirm ke apa ke, saya tahulah ED memang dah alert bahawa blood bank tidak accept blood sample all of above patients sekiranya untuk penggunaan CFO. Sebab untuk kes-kes yang ada kaitan dengan COVID, staff perlukan masa, perlukan PPE dan sebagainya untuk menjalankan ujian. Sedangkan kalau kita untuk CFO, kita kena buat malah kita kena buat cross matching dengan segera sekiranya sampel darah dengan segmen bag darah donor tu dah sampai, which is kita tak boleh buat macam tu. Jadi untuk CFO memang kita tak menerima blood sample untuk pesakit yang disebutkan di atas. Okey, cukup hanya menghantar segmen tube tersebut dengan GSM form ke blood bank untuk kita dokumentasi. Ya, blood CFO blood bank yang telah digunakan dan PPDK card tu hantar separately pakai seal yellow plastic bag dan sebagainya tu untuk ke blood bank untuk discard. Okey ya. Tak perlu sampel patient pesakit. Okey. Ni untuk kita lakukan dokumentasi. Alright. Bagaimana dengan blood unit consumption untuk CFO? So in case of CFO transfusion, no need for BUC. Betul apa ni staff nurse? You all tak buat BUC kan? Tak buat Ini disebabkan oleh full cross match. Keputusan full cross match kita jalankan
lengkap ya setelah save all blood. Save all blood dah pukul berapa dah transfuse sebab emergency tadi. Full cross match untuk kita buat di makmal ni lewatlah daripada transfusion. Transfuse dulu, full cross match kemudian. That's why kita tak buat BUC ya, by unit consumption. Okey, seterusnya boleh ya. What are the possible complications of transfusing SAFE-O to patient? Ini dalam jurnal ya, Multi et al. Listed transfusion associated complications with an emphasis on those seen with the use of emergency uncross-matched group O red cells as below. Yeah. Acute hemolytic transfusion reaction, mistransfusion, yeah, which is common, yeah, 1 in 2,000 frequency dia. Lepas tu ada juga patients dengan OHB phenotype, rare lah, 1 in 6, oh silap banyak kosongnya, 600,000 je tu. Tani ni, rare blood group ni ramai ya. We do have Bombay cases also. Kalau RH negatif ni memanglah ramai dah. Bombay pun we do have, which is Bombay ni dia tak compatible ya dengan group O. Walaupun rare tetapi kalau berlaku satu pun memang kita tak maulah. Ya banyak isu-isu dan sebagainya. And then RBC units dia dah high titer lah anti menyebabkan acute hemolytic transfusion reaction ya. Bagaimana dengan delay hemolytic transfusion reaction? Patient with antibodies yang kita kata macam anti-A, anti-B tu memang dah frequent lah, memang kita dah known antibodies, tetapi ini ada antibody lain ya, seperti Kel, Daffy, Kit dan sebagainya, yang actually diorang ni memang ada. So apabila kita memberikan darah yang antigen positif ya, antigen ni positif ya kepada pesakit, akan menyebabkan hemolisis ya. Kel, Daffy, Kit ni adalah antibody yang clinically significant lah ya, yang boleh menyebabkan hemolisis kepada pesakit. Common ya, 1 in 500. And then patient yang seterusnya, patient yang memang dah ada antibody ya, tetapi in titer dia low with no detectable antibodies ya. Nanti kalau kita memberikan darah yang positif, antigen tersebut dia akan leading tentu kepada amnestic response. Amnestic response which means dia punya reaction dia akan lebih kuat lagi. Okay, so ada transfusion reaction ya, seperti transfusion reaction yang umum lah untuk darah yang lain juga. Flexis yang common juga, febrile non hemolytic transfusion reaction yang common, vaginal contamination pun common jugalah ya. So these are the things that sebab tu kita kena close monitor, really close monitor patient-patient yang menerima SAFE-O blood. Okay, so kita bergerak kepada bagaimana nak inventory management in ED. So SAFE-O blood must be kept in a dedicated blood fridge. That's why kita dah letak ais anda apa semua di situ. Tak boleh ya. And to be clearly separated sebab dalam jurnal apa semua dah disebut dalam keadaan yang kelang kabut dan sebagainya boleh terberi darah yang kita telah cross match kepada satu pesakit, tiba-tiba kita berikan kepada pesakit yang katalah yang nak SAFE-O, yang SAFE-O pula kita berikan kepada darah yang patient yang dah di cross match ya, boleh bertukar dan sebagainya. So it is kena to be clearly separated from other cross match blood units. So nanti boleh inilah mungkin you all ada sentuh sikit ya, staff Zana, sister Zana dengan staff Nana nanti. Keep the SAFE-O blood with first in first out system, yang mana yang expire dulu, yang mana expire kemudian kita gunakan kemudian. Temperature of the blood fridge must be kept between 2 to 6 degrees Celsius. Temperature dengan blood ni memang sangat-sangat berkait sangat rapat dan untuk menjaga kualiti darah tersebut ya. So regular monitoring of blood fridge must be performed and documented. Kena perform, kena dokumen. Kalau perform tak dokumen, memang it is considered as tak buat.
Tulis saja tapi tak monitor pun salah lah ya. Tak boleh. Sebab ini critical temperature untuk blood fridge sangat critical. Temperature monitoring twice daily. Sebagai contoh in GOT pukul 8 pagi hingga pukul 4 petang lah. Sebab itu kita safe blood fridge ni di tempat-tempat yang memang 24 hours ada staff untuk monitor. Kita tak boleh nak letakkan di tempat-tempat yang after office hours dia tutup. Tak boleh sebab nanti temperature blood tiba-tiba tak ada elektrik, rosak. Tak ada elektrik lah selama beberapa jam. Elektrik ada balik. So waktu yang tak ada elektrik pada blood fridge tersebut, kita tak tahu what is the temperature, adakah darah pagi, okey, nampak tak ada masalah. Padahal actually malam tadi, pagi-pagi tu, awal pagi tu dah ada elektrik, terputus bekalan elektrik lah. That's why blood fridge kita letakkan di tempat yang 24 hours ada staff, ya. And then to ensure alarm checking, blood fridge ni dia ada alarm checking. Alarm checking kena pastikan during PPM tu kena uji alarm check tu. Tak boleh untuk alasan keselamatan memang dengan lampu, dengan alarm semua ada. Okay, if blood fridge, what happen kalau blood fridge temperature tu is out of allowable range 2 to 6 degrees Celsius. Highest temperature tu is 10. More than 10 memang tak boleh pakai. Kita takut orang tu rosak. Ni dalam guidelines 10 tu. So dan juga selain daripada highest temperature, terlalu rendah pun takut juga sebab dia akan menyebabkan darah pun menjadi crystallize dan juga boleh jadi pecah. So please monitor if any frost develop. Ada kes di mana blood fridge ni dia dah rosak, dia on and off ada frost, tak boleh digunakan untuk menyimpan blood. So apa yang diperlukan adalah inform agenta immediately, memang immediate sebab temperature pada blood fridge ni is considered as critical. Dia orang, so kalau temperature itu out of range tu kita expect lebih daripada 30 minit. So sesiapa yang bertanggungjawab untuk pada waktu tersebut inform MO ataupun specialist blood bank on call untuk pulangkan dulu darah tersebut ke blood bank sehingga problem resolve. 30 minutes, kalau more than 30 minutes kan, cepat-cepat pulangkan balik. Kita takut darah tersebut rosak. Boleh So perkara-perkara lain, records of the SAFO must be kept, include lah blood bank ID number, blood segment number, date and time received from blood bank, date of expiry, date of time return or exchange. Kalau if used, details of the recipient. Okay. Sesi ni saya ada buat quiz Quiz ni nanti kita insya-Allah kita dah ada pun hadiah untuk siapa yang dapat menjawab quiz tersebut. Saya bagi 3, nanti bahagian nursing ada 1. Boleh sebelum you all bertanya. Nanti kalau nak jawab, tolong ni perkenalkan nama, jawatan apa semua, kita nak dokumen sebab kita nak bagi hadiah. Okey, boleh ke? Okey, quiz yang pertama. Semua dah ni bersedia. Why is SAFO is prepared as packed cell? Kenapa dia dalam bentuk packed cell? Siapa nak jawab? Cepat-cepat, hadiah menarik ni. Boleh ni. Tadi kan saya dah cerita, dia dalam bentuk packed cell. Dia bukan dalam bentuk whole blood. Jadi ni kenapa dalam bentuk packed cell ni? Boleh? Ramai yang ada 100 ada? Nur Azam Muhammad jawab sebab no antibody. Tengok tak chat apa tu penjawab. Berapa peserta boleh cakap tak?
Kakak masuk. Okey. Siapa ni? Dia jadi ni. Ah, nak menjawab ke macam mana tu? Ini nama Kak Ci ni. Ha? Dia kan kalau nama Kak Ci. Boleh perkenalkan diri tak? Itulah. Ya, siapa? Ada Okey, ya. Azam. Mat. Nur Azam Muhammad jawab no antibody. Nur Azilawati Abdul Rashid jawab tiada antigen. Jadi yang mana satu? Kita ambil yang pertama lah. Yang pertama. Antibody. Nur Azam Muhammad nak tahu siapa. Nur Azam Muhammad ni daripada Jabatan Kecemasan juga ke? Staff nurse ke apa ni? Staff nurse ke jawatan? Jawatan apa? Nur Azam Muhammad adalah senior MO lah. Oh, Dr. Nazah ke? Senior MO Dr. Nazah. Okey. Baik. Terima kasih Dr. Zainal. Okeylah, so bermakna semua saya harap semua ni lah ya peserta faham bahawa Paxel tadi tu ya. So, Dr. Nur Azam jawab yang okeylah, no antibody sebab kita remove most of the plasma daripada whole blood. So meninggalkan grup O tersebut ada red cells yang tidak mempunyai apa-apa antigen, antigen A atau antigen B, dan juga plasma tu very minimum lah. Jadi in a way dia lebih selamat jugalah digunakan kepada pesakit. Not saying that CFO is safe, tetapi kita tetap memberikan perhatian untuk nak mengurangkan apa-apa transfusion reaction. Okey nah, so tahniah Dr. Nur Azah nah. Okey. Habis. Boleh bersedia untuk soalan yang seterusnya. Why is CFO in all hospitals under Ministry of Health Malaysia ni, hospital di Malaysia ni adalah daripada RHD positive donors? Siapa nak jawab? Senang je ni. Senang je. Perkenalkan diri anda. Nama pernah dengan jawatan. MO tak ada. Saya Dr. Farah Handi. Dr. Farah? Ulang Dr. Farah siapa tadi? Assalamualaikum, saya Dr. Siti Farah Fatihah, pakar berbahasa. Pakar berbahasa. Kalau ikut start 90% is 98% is research positif. Cuma 2% sahaja yang research negatif. So majority akan dapat positif lah research. Okey, di mana pesakit dan juga penderma pun adalah RH positif lah, ya. Ya, betul. That's why kita hanya mampu menyediakan RH positif CFO blood kepada pesakit-pesakit kita lah. Ni setting di Malaysia. Okey, tahniah ya Dr. Farah. Okey. Yang last daripada saya lah. Bersedia no? What are the components in the CFO kit? Sila sebut bagi lengkap lah. Tak mau satu-satu je. Bagi lengkap semua. Ada apa dalam kit tu? Tadi ada gambar dah. Kan senang je ni. Siapa ni? Najwa. Jawatan Stana Najwa. Najwa. Daripada kecemasan lah, no? Ya. Okey. Apa Safnas? Pertama? Pertama DSM form stem as CFO. Alright. CFO blood. TPDK card. TPDK1 TPDK1 card
PPT card, EDTA 3 mil. Okey. Ada isi ke kosong dalam tu? Kosong untuk diisi. Kosong lah. EDTA tube tu kosong lah kan? Untuk you all isi lah. Lepas tu satu lagi? Okay, sorry. Save yang jadi apa? Tube daripada blood sample tu. Daripada blood tu segmen tu lah. Statement. Okey. Pen kita tak bubuh nah. Pen sedia sendiri. Okey. Dalam kit tu. Okey, tahniahlah staf nurse Najwa. Nanti boleh datanglah dekat blood bank Aras 3 untuk collect hadiah. Hadiahnya berbeza-beza. Siapa datang dulu boleh pilih. Okey? Okey. Kemudian sebelum saya mengakhiri talk ni, ada pertanyaan ke dari siapa-siapa nak tanya tak jelas lagi ke? Ada tak? Kita teruskan dulu pada session yang Saya nak tanya mengenai buku rekod CFO disediakan oleh Blood Bank, disediakan oleh Jabatan Khidmatan. okey, Hello? buku rekod itu ya. Okey, terima kasih Dr. Fiza ya. Buku rekod tu akan disediakan oleh Jabatan Kecemasan sendiri. Tetapi cara-cara nak menyediakan buku tersebut nanti dalam session yang seterusnya akan diterangkan lebih lanjutlah oleh pihak kejururawatan daripada Jabatan Anestesiologi. Okey nah? Thank you Dr. Tina. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih atas kerjasama dan perhatian semua ni lah, semua audience. So seterusnya kita akan lanjutkan sesi kita ni dengan sharing experience in GOT lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.